Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Waalaikumsalam, tacan hawaknya saya konnichiwa. What's up guys? Bersama saya Kai Sensei guys, belajar akaun cara smart and easy guys. Okay guys, hari ini saya akan bincangkan tajuk tingkatan 5 bab kedua, modul kelima, iaitu perakaunan untuk syarikat berhad menurut share guys. Ini adalah video bahagian kedua di mana kita akan fokus kepada cara merekod dan mengira guys. Okay guys, bagi yang baru menonton video saya, jangan lupa like, subscribe dan share guys. Okay guys, apa kita tunggu lagi? Vamos! Okay guys, kita teruskan lagi bahagian kedua, iaitu perakaunan untuk syarikat berhad menurut share. Okay, mari kita lihat. Yang pertama, kita lihat kembali modal diterbitkan dan berbayar penuh. Apa maksudnya ni? Modal diterbitkan dan berbayar penuh. Okey, modal diterbitkan dan berbayar penuh merupakan share yang ditawarkan kepada orang awam dan telah dibayar penuh. Okey, maksud ni you guys kena faham. Okey, modal tu ataupun share tu diterbitkan kepada orang awam dan orang awam dah bayar penuh, dah belilah saham tu habis. Ataupun dah bayar penuh lah, bayar habis. Okey, dia bayar penuh. Itu maksudnya. Syarikat tu tawarkan share, kemudian dia jual pada orang awam dah bayar, dah beli dengan nilai yang penuh. Okey, syarikat berhad menurut share yang baru didaftarkan akan menerbitkan share untuk peroleh modal. Maksud dia, jika syarikat tu baru didaftarkan, dia jual saham untuk dapatkan modal. Manakala syarikat yang sedang beroperasi pula boleh menerbitkan share untuk peroleh modal tambahan. Okey. Seterusnya, tiada had ditetapkan terhadap bilangan share yang akan diterbitkan. Okey, kita teruskan. Pertama sekali kita lihat rumus ataupun formula je lah. Okey, modal diterbitkan dan berbayar penuh. Macam mana nak kira? Okey, sama dengan bilangan share diterbitkan darab dengan harga se-share. Okey. Modal diterbitkan dan berbayar penuh, formula dia sama dengan bilangan share diterbitkan, berapa bilangan share yang diterbitkan, darab dengan harga se-share. Okey. So, kita tengok contoh satu dalam buku teks. Mengira modal diterbitkan dan bayar penuh terbitan pertama. Baca soalan. Syarikat percetakan berhad ditubuhkan untuk membekalkan bahan percetakan pada 1 Mac 2017. Okey. Syarikat percetakan berhad menerbitkan 200,000 unit 8% share keutamaan pada harga RM2 se-share dan 1,500,000 unit share biasa pada harga RM1 se-share. Semua share telah dilanggan dan dibayar penuh. Kira modal diterbitkan dan bayar penuh bagi share keutamaan dan share biasa. So, berdasarkan soalan ni, kita dapat tahu, okay, you guys kena keluarkan maklumat dalam soalan ni. Yang pertama, maklumat yang penting, anda kena tahu dekat sini ialah, tu je, saya gariskan kuning. 200,000 unit 8% share keutamaan pada harga RM2. Okay, kita tahu share ada dua kan, share biasa dan share keutamaan. So, kita asingkan dulu. Okay, so maklumat pertama ada yang ini yang penting. 200,000 unit saham dia, share dia. 8% share keutamaan pada harga RM2 se-share. Kemudian maklumat kedua, 1,500,000 unit share biasa pada harga RM1 se-share. Okay, jadi nak buat macam mana? Langkah pertama, tulis dulu formula dia. Okay, modal diterbitkan dan bayar penuh sama dengan bilangan share diterbitkan darab harga se-share. Okay, kita tengok berapa banyak kita diterbitkan. Bagi setiap saham, kita buat asing-asing guys. Okay, pertama dah siapkan kolom dia. Okay, ada dua kolom. Satu jenis share, satu pengiraan. Okay, mula-mula kita lihat. Yang pertama, share 8% share keutamaan. Okay, so kita kira macam mana? Okay, sama dengan 200,000 unit. Maklumat tadi kita ambil 200,000 unit. Kita darabkan dengan RM2. So, dapat RM400,000. Okay. Seterusnya, maklumat kedua, share biasa. Jenis share kan. Okay, share biasa guys. Masukkan 1,500,000 unit. Kita darab RM1 pada harga dia.
So total dapat RM1,500,000. Jadi kedua-dua ni kita dah buat. Kemudian kita tulis jumlah modal diterbitkan dan berbayar penuh. Tulis je. Jumlah modal So berapa jumlahnya kita jumlahkan kedua-dua. RM1,900,000. Okay, senang je guys. Yang penting anda asingkan. You guys asingkan share keutamaan dan share biasa. Pengiraan je. Dah sekali jumlahkan. Okay. Unit. Berapa unit? Terus darab dengan RM2. Okay. 8% tu apa? 8% tu share keutamaan tu 8% tu dividen tetap dia setiap tahun. Untung ke rugi syarikat kena bagi dividen 8%. Okay. So untuk kira modal share ni tak perlulah kira 8%. Okay. Okay, kita lihat contoh 2 iaitu mengira modal diterbitkan dan berbayar penuh terbitan kedua. Maksudnya dia buka kali kedua lah untuk jualan dia punya terbitan share. Kali pertama dia dah buat kat atas, kemudian dia tak cukup modal, dia terbit kali kedua. Okay, berdasarkan contoh 1, pada 31 Mei 2017, syarikat Pencetakan Berhad membuat terbitan share kali kedua kerana memerlukan modal tambahan. Okay. Syarikat telah menerbitkan 300,000 unit 8% share keutamaan pada harga RM2 se-share dan 1 juta unit share biasa pada harga RM1.50 se-share. Kira modal diterbitkan dan bayar penuh pada tarikh tersebut tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2017. Okey. Mula kita gariskan maklumat yang penting iaitu pertama 300,000 unit 8% share keutamaan pada harga RM2 se-share. Maklumat penting tu kena tahu. Dan maklumat yang kedua ialah 100 juta unit share biasa pada harga RM1.50 se-share. So, dua jenis share biasa dan share keutamaan. Kita tuliskan formula dia. Modal diterbitkan dan bayar penuh senang saja. Bilangan share diterbitkan darab harga dia. Okey. So, kita buat kotak. Pertama jenis share. Kita tulis share keutamaan 8% share keutamaan. Kita buat pengiraan. 300,000 unit darab RM2 harga dia. Darab je terus. Okey, RM600,000. Okey. Seterusnya share biasa 1 juta unit darab RM1.50. Darabkan saja dengan harga dia. So dapat RM1,500,000. So jumlah modal diterbitkan dan bayar penuh ialah RM2,100,000. Okey, itu untuk terbitan kali kedua. Okey, so next, oleh itu modal diterbitkan dan berbayar penuh bagi syarikat bersatu bagi tahun berakhir 31 Disember 2017 seperti berikut. So untuk tahun tu, okey, berapa banyak dia dah terbitkan? Yang pertama, kita tulis macam ni. A untuk 500,000 unit. Okey, 8% share keutamaan. Okey, buat situ RM400,000 tambah 600. RM400,000 ni pada yang awal-awal contoh 1 tu kita ambil, kita jumlahkan. Ikut share je. Kalau share keutamaan lah. Kalau share biasa kan share biasa lah. 2,500,000 unit share biasa. 1,500,000 tambah 1,500,000 dapat 3 juta. So, kita jumlahkan. Jadi dapat 4 juta. Itu jumlah dia. Okay, untuk share berbayar penuh untuk tahun tersebut. Okay, senang saja guys. Okay, next. Kita tengok contoh seterusnya. Merekod terbitan share. Macam mana nak merekod? Tadi mengira kan? Kira senang je, darab sahaja. Yang penting ikut share dia. Kalau share keutamaan, share biasa, share biasa. Okay. Pertama, dan untuk merekod kita boleh rekodkan dalam journal ARM. Okay, journal ARM ni kita nak rekod apa sebenarnya? Pertama, apabila share diterbitkan. Okay, bila diterbitkan lah. Kemudian, apabila wang diterima dan dibankkan. Okay, bila dah jadi dijual, kita dapat duit dan dibankkan. Seterusnya, apabila berlaku lebihan langganan. Kemudian, dah siap journal ARM, kita hantar ke ledger. Okay, kita postkan ke ledger. Ledger, kita ada akaun permohonan share biasa dan akaun permohonan share keutamaan. Dua-dua share ni share berbeza. Share biasa dengan share keutamaan ni berbeza. So, kita kena buat dua ledger yang berbeza. Setiap satu untuk
masing-masing. Okay, next. Akaun modal share biasa dan akaun modal share keutamaan. Akaun modal pun ada dua. Satu untuk share biasa dan satu share keutamaan. Dan last sekali adalah akaun bank. Okay, mari kita lihat contoh soalan. Kita tengok dalam buku teks, contoh 3, merekod terbitan share dalam jurnal AM. Okay, syarikat Melati Berhad menjalankan perniagaan membekalkan cenderamata. Syarikat memerlukan modal untuk mengembangkan perniagaannya pada 10 April 2017. Syarikat Melati Berhad telah menerbitkan 4 juta share biasa pada harga 50 sen se-share. Okay, pada 24 April 2017, semua share telah dilanggan penuh. So, hitung modal diterbitkan dan bayar penuh dan rekodkan terbitan share biasa dalam jurnal AM. Okay, ni jadi satu share je, share biasa. So, macam mana kita nak buat? So, first kita kena tentukan, okay, maklumat yang penting iaitu 4 juta unit share biasa pada harga 50 sen se-share. Kemudian, selesaikan dulu, kita kira dulu berapa nilai dia. Okay, nilai dia ialah 2 juta ringgit lah, tu pengiraan dia. Okay, darabkan sahaja, senang. Okay, next, kita sediakan jurnal AM. Ini format dia anda semua dah tahu. Mula-mula kita tuliskan tarikh dia. Okay, bila dia tarikh dia ialah April 10. Bila dia diterbitkan. Okay, April 10. Mula-mula kita nak tulis apa? Okay, permohonan share biasa. Mula-mula share ni kena mohon dulu. Okay, bila mohon, dia didebitkan. Ambil jumlah dia, 2 juta ringgit. Kemudian, bila permohonan dah masuk, so modal share biasa pun bertambah. So, modal bertambah ataupun nak rekod modal, dia mesti kredit yang sama macam modal biasa. Kemudian, maklumat bawah dia penerangan merekod terbitan share biasa. Okay, kemudian itu dah mohon. Lepas dah mohon, kita rekodkan seterusnya pada April 24, dia dah bayar penuh. Bank, duit bank kita dapat duit masuk dalam bank. So, debit 2,000. Kemudian kita nak tutup akaun permohonan share biasa sebab share biasa tu dah diluluskan, permohonan dah berjaya. So permohonan share biasa tu nak kena tutup lah. So kita keluarkan balik 2 juta ringgit untuk share biasa, kita kreditkan dia lah. Okay, kemudian merekod penerimaan wang daripada terbitan share biasa. Okay guys. Okay, seterusnya kita buat ledger, iaitu kita sediakan akaun iaitu akaun bentuk T lah. Pertama, kita buat akaun permohonan share biasa. Kita tengok apa yang ada dekat jurnal AM tu. Satu tu kita kena buat ledger. Okay, kemudian akaun modal share biasa. Okay, kita sediakan kotak dia siap, format dia siap. Kemudian akaun bank. Okay, so ada 3. Okay, mula-mula kita rekodkan, kita tengok dekat jurnal AM, April 10, debit permohonan share biasa, bermaksud dalam akaun permohonan share biasa sebelah, kita kena rekodkan sebelah debit 2 juta ringgit. Okay, 10 hari bulan. So kita tulis 10 hari bulan. So kita kena tulis modal share biasa. Kita tengok dekat jurnal AM tu, bahagian bawah dia ada tulis modal share biasa kan. So kita tulis modal share biasa. Kena ingat guys, dalam satu akaun itu, dia tak boleh tulis nama dia sendiri. Contohnya, akaun permohonan share biasa ni, dalam akaun T je tu, tak boleh ada nama dia sendiri. Contohnya, permohonan share biasa, tak boleh. So, awak ambil dekat bawah dia tu, dia kredit permohonan share biasa kan, 2 juta. So, kita masukkan 2 juta ringgit. So, dia nak faham jurnal AM ni senang je. Okay, dia cakap permohonan share biasa debit 2 juta. Maksudnya, dalam akaun permohonan share biasa, kita kena debitkan 2 juta. Nak juta apa? Kita tulis nama partner dia yang bawah tu. Okay. Next. Kita tengok bahagian bawah jurnal AM tu. Lepas permohonan share biasa dan modal share biasa. So, kita rekodkan modal share biasa. Tulis tarikh dia dulu. Kredit. Maksudnya, modal share biasa kredit. Maksudnya, 2 juta ringgit. So, tulis nama partner dia. Permohonan share biasa 2 juta ringgit. Ini dipanggil catatan bergu. Satu urus niaga direkodkan 2 kali. Satu sebelah debit, satu sebelah kredit. Okey. Butiran je saling berkait lah. Saling sama bersilang. Okey, next. Kemudian dia cakap dah berbayar penuh. Okey, permohonan share ni dah bayar penuh. So, permohonan ni adalah akaun sementara. Okey, so kita kena tutup sebab dia dah bayar kan. Dah bayar, kita tulis. Dia bayar 24 hari bulan. Kredit kan. Okay, ataupun kita tengok dekat
bahagian journal arm dekat bawah tu, 24,000 bulan. Okey, ada tulis tu, permohonan share biasa kredit 2 juta. Maksudnya, dalam akaun permohonan share biasa kena kredit 2 juta. So, partner dia apa? Bank. Dia tulis bank. 2 juta ringgit. So, catatan bergu dia dekat akaun bank lah. Okey, dekat akaun bank, 24,000 bulan, tengok dekat journal arm tu. Akaun bank kita debitkan 2 juta. So, tulis tarikh dia dulu. Okey. Partner dia apa? Bergu dia apa? Permohonan share biasa 2 juta ringgit. Okey, macam tu je rekod dia. Okey, tak tutup tak apa. Okey, so akaun permohonan share biasa ni adalah akaun sementara. Jadi kita akan tutup je. Okey. Anggap dia akaun sementara lah. Okey, dia rekod. Okey, jadi anda kena buat satu-satu macam ni. Okey guys, kita tengok soalan seterusnya. Dalam buku teks, contoh 5. Okey, syarikat merpati berhad menawarkan perkhidmatan kargo pada 2 Mei. Syarikat menerbitkan 2 juta unit share 6% share keutamaan pada harga RM1 se-share dan 3 juta unit share biasa pada harga 50 sen se-share. Pada 15 Mei, semua share telah dilanggan dan dibayar penuh. Rekodkan, anda dikehendaki merekod terbitan share ke dalam journal arm, memindahkan catatan dari journal arm ke ledger. So, ambil maklumat dia dulu. Okey, ada share utama. Okey, kemudian share biasa. Okey, maklumat tu penting, gariskan atau highlightkan. Okey, seterusnya penyelesaian dia, pengiraan lah. Pengiraan ni dah saya ajar yang awal tadi. Berapa nilai dia dalam ringgit. So, ada 2 share, kita kena satu share utama, satu share biasa. Kita kena buat pengiraan asing lah, ikut masing-masing punya harga. So, dalam tu kita dah tengok 6% share keutamaan, 2 juta ringgit darab RM1 sama dengan 2 juta ringgit. Lagi satu share biasa 3 juta unit darab 50 sen, 1,500,000 ringgit. So, rekod dia pun sama juga. So, kita tulis tarikh dia Mei 2017, Mei 2. Okey. Kemudian kita rekod satu persatu. Kalau share biasa kita buat share keutamaan je dulu. Permohonan 6% share keutamaan. Mohon dulu. Bila mohon kita debitkan 2 juta. Kemudian kreditkan modal 6% share keutamaan. Mohon debit. Lepas tu modal kita bertambah, kita kreditkan lah. 2 juta ringgit modal 6% share keutamaan. So, dia punya penerangan merekod terbitan 6% share keutamaan. Ingat satu ya. Modal permohonan kita debit. Journal arm. Kemudian modal kita kredit sebab modal bertambah. Okey. Kemudian Mei 2. Lagi kita buat share biasa pula. Permohonan share biasa sebab ada 2 share kan. Okey, so share biasa tadi kita dah kira dekat atas RM1,500,000 untuk permohonan share biasa debit. Kredit RM1,500,000 untuk modal share biasa. So, merekod terbitan share biasa penerangan dia. So, last kali Mei 15 dia dah bayar penuh. So, duit dalam bank bertambah, kita tambahkan saja kedua-dua. RM1,500,000 tambah 2 juta sama dengan RM3,500,000 bank duit masuk. Okey, kemudian kita keluarkan kredit permohonan 6% share keutamaan RM2 juta. Permohonan share biasa RM1,500,000. Macam tu je guys. Senang sahaja guys. Okey. Jumlah bank tak perlu kita tambah. Tapi saham kita kena asingkan. Utama dengan biasa kita kena asingkan. Okey, merekod dia. Okey, penerangannya merekod penerimaan wang daripada terbitan 6% share keutamaan dan share biasa. Okey, seterusnya journal arm dah siap. Kita postkan ia ke ledger. Okey, kita tengok dalam journal arm kita ada permohonan share 6% share keutamaan. Okey, bawah dia ada modal 6% share keutamaan. Kemudian bawah dia ada permohonan share biasa dan modal share biasa serta bawah sekali bank. So, ada 2, 4, 5 perkara. So, kita kena buat 5 akaun yang berbeza. Okey, 5 ledger dia. Okay. Kita kena senaraikan dulu. Macam ni. Okey, setiap satu. Okey. Jadi maksudnya setiap satu tu ada rumah dia sendirilah. Okey. Okey, so yang pertama kita lihat macam mana nak postkan dia. Mula-mula kita tengok dekat journal arm. Ini untuk pemahaman.
So, yang pertama permohonan Jurnal Am ya. Permohonan 6% share keutamaan debit 2 juta ringgit. Bermaksud dalam akaun permohonan 6% share keutamaan tu kita kena debitkan 2 juta ringgit. Okey, tapi kita tak boleh tulis di butiran dia, kita tak boleh tulis permohonan share keutamaan. Kita tak boleh tulis nama dia sendiri sebab dia dalam rumah dia. So, kita tuliskan nama partner dia bawah dia. Kredit dia apa? 6%, modal 6% share keutamaan. So, tulis tarikh dulu. Kemudian tulis modal 6% share keutamaan. Kemudian tulis 2 juta ringgit. Okey. Okey, seterusnya dah sudah, kita tengok bawah dia pula dekat Jurnal Am tu, butiran kedua, modal 6% share keutamaan, kredit 2 juta. Bermaksud dalam akaun modal 6% share keutamaan kita kena kreditkan 2 juta ringgit. So kita nak tulis apa? Tulis nama partner dia kat atas tu. Okey, permohonan 6% share keutamaan, catatan bergu dia. Okey, so tulis tarikh dia dulu. Kemudian tulis permohonan 6% share keutamaan. Okey, 2 juta ringgit. Itu adalah catatan bergu dia. So, perkara ni, ni catatan bergu lah. Satu urus niaga dia rekodkan 2 kali. Satu sebelah debit, satu sebelah kredit. Ni catatan bergu. Okey, seterusnya sama juga kita buat akaun permohonan share biasa, keadaan sama juga. Okey, dalam akaun permohonan share biasa kena masukkan RM1,500,000. Okey, sebahagian debit. Okey, tu nak tulis nama apa? Tak boleh tulis nama sendiri. So tulis nama partner di bawah dia, modal share biasa. Okey, okey, sebelum saya terlupa. Okey, kita nak akaun permohonan share biasa ni, mula dia mohon dia kena masuk debit. Kemudian dia bayar, RM15,000 dia bayar penuh, kita tutup dia terus. Okey, bila dah bayar penuh, dia permohonan share biasanya sementara mohon dah berjaya, dia bayar, kita kreditkan bank RM2 juta. Okey, kemudian di akaun bank kita debitkan duit dalam bank bertambah RM2 juta. Tulis daripada mana duit datang, permohonan 6% share keutamaan. Okey, RM2 juta. Itu catatan bergu dia. Okey guys, yang lain tu semua follow benda yang sama. Okey, next baru permohonan share biasa. Okey, sambung. Modal share biasa, kita tulis partner dia RM1,500,000. Kemudian tengok bawah Jurnal Am tu, lepas permohonan share biasa dan modal share biasa. Bermaksud di akaun modal share biasa kena kreditkan RM1,500,000. Tulis nama partner dia, permohonan share biasa RM1,500,000. Okey, dah sudah. Permohonan share biasa ni kita nak tutup sebab dah bayar penuh. So kita tutupkan Mei 15, tulis bank sebab dah bayar penuh. Pakai duit bank lah, RM1,500,000. So akaun bank duit dapat lagi permohonan share biasa RM1,500,000. Okey, macam tu je guys, senang je. Okey, yang penting setiap satu akaun tu kita kena buat lah. Akaun permohonan share biasa, akaun permohonan share keutamaan, akaun modal untuk setiap share dan akaun bank. Akaun permohonan ni kita tutup, mesti tutup. Okey, dan pindahkan ke bank. Senang sahaja. Okey, bentuk macam ni soalan dia lebih kurang macam tahun SPM 2020 lah, macam ni je keluar. Tapi lebih mudah lah. Okey. Seterusnya merekodkan terbitan share kedua. Okey. Terlihat contoh 5. Lembaga pengarah berhak memerlukan modal tambahan dan membuat terbitan share kali kedua. So, pada 3 Ogos, syarikat telah menerbitkan 1 juta unit 8% share keutamaan pada harga RM1. 4 juta unit share biasa pada harga RM50. Semua share dibayar penuh pada tarikh 2017. Rekod dalam Jurnal Am dan pindahkan ke ledger. Okey, so buat pengiraan dulu. Berapa dia terbit? Modal share biasa, share keutamaan 1 juta darab RM1, 1 juta ringgit. Manakala share biasa 4 juta unit darab 50% dapat 2 juta ringgit. So kita darabkan dulu, dapatkan berapa nilai dia. Okey, so kemudian buat jurnal. Sama juga, jurnal yang sama macam tadi. Okey. Ni saya tak perlu terangkan, jurnal dia sama macam tadi. Okey. Kemudian jurnal dia sama. Macam contoh 5 tadi. Okey, kemudian ledger dia sama. Ini semua dalam buku teks guys. Sama sahaja. Cuma
Kita kali ni kita rekodkan, tambahan kita buat akaun lain lah. Okey, ikut tarikh dia. Anda tengok dekat situ, permohonan share biasa. Kali pertama RM1 juta tu dia masukkan bank share keutamaan. Kemudian modal 8% share keutamaan. Permohonan dia 1 juta, yang penting masukkan. Okey. Kemudian permohonan share biasa ada 2 hari bulan dengan 3 hari bulan. 2 hari bulan yang awal, 3 hari bulan yang kemudian sama juga. Okey. Dekat permohonan share keutamaan sepatutnya buat benda yang sama juga. Cuma dia nak tunjukkan kat situ. Okey, kalau dah buat yang awal-awal ni, tadi dah buat awal, sambung sahaja. Tak ada masalah. Okey, kalau dia suruh buat asing, baru kita buat asing. Okey, dia tunjukkan dekat situ. Macam mana bank, kita cuma tambah je kat bawah, ikut tarikh je, susun ikut tarikh. Senang saja guys. Okey, topik ni paling senang. Tahu beza share, tahu berapa jumlah dia darab dengan unit, kemudian rekod dalam journal am dan ledger. Okey guys, saya rasa sampai di sini saja. Okey, sila tonton video yang seterusnya selepas ini. Ada lagi 2 video insya-Allah. Okey, jangan lupa like, subscribe dan share serta komen. Bagi yang tak faham, ada masalah, sila komen dekat bawah. Bagi komen-komen yang membina kalau tak faham. Okey, terima kasih. Sampai kita jumpa dan jumpa lagi. Bye bye. Adios.